Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga salam sejahtera. Diucapkan terima kasih pada anda semua kerana sudi hadir ke dalam channel ni lagi. Apapun, saya minta maaf lah sebab rasanya terlewat sehari kot. Semalam tak ada update apa-apa video. Minta maaf. Saya tak berapa sihat. Dapat MC 2 hari. Apa orang panggil apa? Lutut overlap. Saya ingat bank je boleh overlap. Tak apalah, kita tak nak ngucap panjang. Kita akan teruskan dengan 3 lagi kisah, insyaAllah. 3 lagi kisah untuk pada malam ni, himpunan kisah misteri. Baik, kita teruskan. Haji kenal ke tempat ni? Soal Ramli kepada saya. Tak adalah kenal sangat. Tapi saya biasa datang sini. Rumah pak saudara saya pun dekat kawasan ni. Tapi lama dah tak datang. Balas saya sambil terus memandu. Okey, baik. Ni kisah dekat Sungai Petani, Kedah. Jadi kita boleh sembang cakap utara senang sikit lah. Tak adalah kekekokan sikit saya. Okey, baik, kita teruskan. Perjalanan daripada Sungai Petani, Kedah ke Rantau Panjang, Kelantan. Dia ambil makan masa agak lama dan sangat memenatkan. Dan ia mengambil masa lebih kurang 7 jam perjalanan. Tubuh dan mata saya ni sudah mulai penat. Jam pula menunjukkan pukul 3 petang. Bahang cahaya matahari menambahkan lagi rasa penat tu. Saya lihat jugalah alamat yang diberikan. Rasanya kampung dia ni tak jauh dah ni, kata saya kepada Ramli. Apabila sampai di sebuah lampu isyarat, saya membukalah tingkap dan bertanya pada penumpang kereta yang berada di sebelah. Nak tanya, Wal Tok Deh ni kat mana? Soal saya. Oh, no. Tu tak jauh dah. Tu depan sana tu ada masjid Beijing. Oh, dia masjid Beijing. Sebelum masjid tu ada simpang belah kanan. Masuk ke tu lah. Masuk kau ikut situ lah. Nah. Terus ya. Okey, kat sini maksudnya masuk situ terus saja. Balas lelaki di dalam kereta berkenaan. Saya pun memandulah mengikut jalan yang diberikan oleh lelaki tersebut. Dan kira-kira 20 minit kemudian, kami tiba di kampung tu. Tetapi yang menjadi masalah sekarang ni, kat mana rumah arwah? Hanya kami berdua aja dalam van. Ahli keluarga arwah tak ikut sekali. Kalau mereka ada, taklah timbul masalah. Saya ni berhenti pula di sebuah kedai kopi untuk bertanyakan alamat rumah arwah. Saya ni tak pasti lancik. Kat sini alamat dia ni tengok macam tak teratur. Balas pemilik kedai kopi tu. Sudah. Kalau lagu tu, kemana yang saya nak pergi ni? Saya meminta Ramli menelpon keluarga arwah untuk bertanyakan alamat. Tapi banyak kali duk coba, nombor dia ni tak ada pula dalam perkhidmatan. Macam mana? Gumana yang tak ada dalam perkhidmatan pula ni? Kata saya. Entahlah. Mungkin dia tak, orang Kedah dia tak sebut entah. Orang Kedah dia akan sebut tak tahu. Baik, kita ulang balik. Dah lah ni, lagu mana yang tak ada dalam perkhidmatan pula dah nombor ni? Kata saya. Tak tahu. Mungkin dia ni salah tulis nombor telefon kot. Balas Ramli. Saya pun menepuk dahi. Habis sekarang ni lagu mana ni? Saya terus mencari-cari jugalah rumah arwah. Beberapa orang yang kami temui, semuanya tak tahu langsung alamat yang diberikan. Kami pun berlegak-legak lah dekat kawasan tu. Hampir 2 jam. Namun tak ada siapa yang tahu alamat yang kami berikan. Ni, Lani, kita ni nak buat apa ni, Ji? Soal Ramli. Tak tahulah. Saya pun dah buntu. Tak tahu apa yang perlu dilakukan. Akhirnya, tu dia akhirnya. Oh my, bahasa pekat sungguh. Akhirnya, kami mengambil keputusan untuk singgah di masjid. Sampai saja di sana, masjid pula kosong.
Nasib baik ada lagi 2-3 orang jemaah yang belum pulang lagi menunaikan solat asar. Assalamualaikum Haji. Saya nak tanya ni, Haji tahu tak alamat ni? Soal saya kepada mereka yang ketika tu sedang berbual-bual di tangga masjid. Tak pastilah. Tapi jenazah siapa yang hampa bawa ni? Soalnya, nama dia Abdul Rahman bin Seni. Kata saya, oi, maaflah. Kami dok kenal nama-nama tu. Balasnya, saya ni semakin bingung. Awaklah orang kampung ni tak ada yang kenal dengan arwah. Kami pun menunggu jugalah panggilan daripada keluarga arwah. Namun tak ada pun panggilan yang diterima. Macam ni lah. Kalau tengok muka, agak-agak kenal tak? Soal saya lagi. 3 jemaah masjid tu pun berpandangan sama-sama mereka lah. Mereka seolah-olah terkejut dengan pertanyaan saya tu. Mereka mula tak agak-agak sebab kalau setuju, bermakna mereka kena tengok muka jenazah yang ketika tu berada dalam kanda. Macam ni lah Encik. Saya ni pun bukan kenal semua orang kampung ni. Kata seorang daripada mereka yang seolah-olah mahu mengelak. Itulah, susah juga tu. Sampuk seorang lagi. Mereka cuba hubungi imam masjid. Kata ketiga-tiga lelaki tu, imam ni orang lama. Mungkin dia kenal dengan arwah. Cun jugalah cadangan tu. Jadi kami pun menanti. Lebih kurang 10 minit kemudian, imam masjid pun sampai. Saya menghulurkanlah alamat rumah jenazah tu. Malangnya imam pun tak tahu. Akhirnya, saya minta imam lah untuk melihat sendirilah wajah jenazah. Mungkin-mungkinlah kot dia kenal arwah dan tahulah kat mana rumah dia. Apabila imam setuju, saya terus mengajak dia untuk masuk dalam van. 3 orang jemaah tadi saya lihat tanda-endap kat luar van. Mereka ni takut untuk melihat jenazah tu. Sebaik saja dibukakan penutup jenazah, imam ni termenung wajah arwah tu dengan agak lama jugalah. Muka dia saya tengok berkerut. Tak kenal lah pula. Siapa ni? Tanya imam. Sudah. Saya masa tu memang semakin buntu lah. Kata imam, tak apalah. Nanti dia cuba cari orang lain kot mereka kenal lah ataupun cam jenazah ni. Apabila imam kata lagu tu, Rambi mencik bahu saya. Kata dia tak elok buat macam tu. Seolah-olah jenazah ni dipertontonkan pada orang pula. Kata saya pula, habis lagu mana? Nak hantar jenazah kalau semua tak kenal arwah. Tapi betul juga kata Rambi tu, tak elok kalau mayat diperlakukan lagu tu. Daripada tadi saya ulang lagu tu. Maksud dia bukan lagu Tiga Kupang. Lagu tu bermaksud macam tu ya. Saya kemudiannya minta dirilah dengan beritahu imam. Tak apalah. Biar kami sekali lagi pergi cari rumah arwah. Kalau tunggu lama-lama pun belum tentu ada yang kenal. Kami sekali lagi berlegak-legak di kawasan kampung tu. Tapi gagal lagi lah nak jumpa alamat yang diberikan. Langit sudah mulai gelap. Saya pula tak tahu apa yang perlu dilakukan. Pening sungguh kepala saya ni. Rasanya semua lorong, semua kami dah masuk. Tak ada seorang pun yang tahu alamat yang saya tunjukkan pada mereka. Hampir pukul 7 malam. Ketika tu, saya sedang mandu di sebatang jalan. Telefon saya tiba-tiba berdering. Haji tak sampai lagi ke? Terdengar suara lelaki daripada corong telefon. Weh, dah lama sampai ni, tapi kami ni tak jumpa rumah. Saya kau awak yang tak dapat. Kata saya dengan nada yang agak keras. Saya menyatakan lokasi kedudukan saya sekarang ni dan di mana arah yang perlu saya tuju. Lelaki tu seolah-olah tercengang. Dia sendiri tak tahu. Dia tak tahu dekat mana lokasi yang saya sebutkan. Dah lah ni, Haji kat mana? Soalnya sekali lagi. Aku habaq kat hang kampung Gual Tok Deh lah. Wah mangkang sangat ni. Jawab saya. Ya Allah Haji, bukan kat situ. Ni kami ni kat kampung Banggul Kulim. Tak apa. Haji tunggu kat situ. Ni saya pergi ambil.
Balas lelaki tersebut. Saya ni makin bengang. Awak yang boleh bagi alamat salah. Ni bukan silap kecil ni. Bagi saya, ni kesilapan yang tak masuk akal langsung. Hampir 30 minit lah kami menanti. Anak arwah tiba untuk mengambil kami. Akhirnya lebih kurang pukul 8 malam, barulah kami tiba di rumah arwah. Saya ni masih tak puas hati. Selesai semuanya, saya bertemu dengan anak arwah dan meluahkan rasa kesal saya atas kesilapan yang telah dilakukannya. Ni Haji, minta maaf sangat Haji Alamat dalam kad pengenalan ayah memang Gual Tok Deh. Tapi kami ni dah pindah pasal nombor telefon tu pula. Saya minta maaf sangat-sangat lah. Tadi kita memang duk keligan nak cepat sungguh. Tersalah pula satu nombor. Balasnya. Menurut anak arwah lagi, ayah dia tu memang berasal daripada kampung tu. Tapi dah lama dah berhijrah dan menetap di Sungai Petani. Sebab itulah ramai yang tak mengenalinya. Saya masa tu geleng pala lah. Lain kali, hang bagilah alamat dan nombor telefon yang tepat. Tak adalah kami nak buang masa. Kalau bagi alamat tepat, dari petang tadi lagi jenazah dah boleh urus. Kata saya kepada anak arwah dengan suara yang sedikit keras. Tapi kalau ayat ni yang betul kan kat sini kan. Kalau bagi alamat tepat dari petang tadi, jenazah bolehlah kami simpan. Kalau bahasa Kedah, kami di belah Kedah kami sebut simpan. Simpan tu mana dikebumikan lah. Baik, kita teruskan. Anak arwah ni tak putus-putus minta maaf. Dia sedar sungguh kesilapan dia yang telah menyusahkan kami. Bagi saya lah, apa yang dilakukan tu langsung tak masuk akal. Macam mana pula boleh tersalah bagi nombor telefon, sedangkan benda tu memang sungguh penting. Kalau timbul apa-apa masalah, mudah untuk berhubung. Setelah menurunkan jenazah, kami pun minta dirilah untuk pulang. Masuk dalam van, mulut saya terus membebeak adalah perihal anak-anak arwah ni. Ramli, dia hanya diam saja, tak kata apa-apa pun. Ramli, satgi kita singgah rumah pak saudara saya dulu nah. Rumah pak menakan. Kita pergi mandi, lepas tu rehat sat, kata saya. Ni, Haji tahu ke rumah dia? Soal Ramli. Saya pantang mengangguk. Masa dalam jalanan, topik perbualan kami ni duk berkisah pasal petang tadi. Saya lepaskan geram sungguhlah dengan perangai anak arwah. Kalau dia ikut sekali dalam van dan bagi maklumat yang tepat, tak adalah kami ke hulu ke hilir mencari rumah dia. Haji, saya rasa kan, dah 4 kali dah kita lalu jalan ni. Kita ni nak pergi mana Haji? Soalnya, saya tersentak. Ketika tu baru saya perasan yang kami telah beberapa kali duk belegak dalam kawasan yang sama. Saya cuba mengecam kawasan tu. Ya, memang dah lama saya tidak datang ziarah bapa saudara saya tu. Tapi seingat saya, di kawasan tu lah rumah dia. Saya tercari-cari satu tanda yang dapat menjadi petunjuk arah ke rumah pak menakan saya tu. Kalau tak silap, di lorong masuk rumah dia tu ada sebatang pokok yang sangat-sangat besar. Dah jauh sangat ni. Pusing balik dah. Aku rasa bukan sini ni, kata saya. Biar betul Ji. Haji ingat kedak ni Ji. Dah malam dah ni Ji, ucap Ramli. Saya terus mencari. Walaupun dah lama tak mai, tapi jalan kat situ cukup biasa bagi saya. Lagipun jalan dia lurus saja. Awal pasal pak saya tak jumpa pula. Tiba di satu persimpangan jalan, tidak semena-mena, sebuah motosikal laju menuju ke arah van dan kami hampir bertembung. Haji, jerit Ramli, mengejutkan saya yang sedang mandu. Berdecik tayar berbunyi sebaik saja menekan brek. Mujuk kami tak terlanggak. Waktu itulah saya rasa seolah-olah tersedak. Sebelum tu saya seperti berada dalam satu emosi yang terganggu. Saya berhentikan van, duduk tepi jalan, kemudian basuh muka dan beristighfar. Maaf orang Kedah, terover. Saya berhentikan van seketika tepi jalan, kemudian membasuh muka dan beristighfar beberapa kali. Kata saya pada Ramli, nasib baik tak accident. Kalau tak, pasti macam-macam masalah yang akan timbul. Ramli cuba menasihatkan saya supaya tenangkan hati. Jangan terbawa-bawa sangat dengan emosi. Senang cerita jangan gabrau lebih .
Apabila perasaan sudah kembali tenang, saya pun masukkan satu gear. Bukan satu gear lah. Saya masukkan gear satu untuk teruskan pemanduan. Tapi baru saja mahu memulakan perjalanan, tiba-tiba saya ternampak lorong masuk ke rumah pak saudara saya tu. Eh, ni dia lorong dia, ni dia, kata saya pada Ramli. Sini ke Haji? Dah 5 kali kita lalu sini tadi Haji, oi. Kalau Haji bagi tahu awal, dari tadi kita dah sampai. Dah siap mandi pun, kata Ramli tersengih. Saya terkedu mendengar kata Ramli. Saya faham benar dengan sindiran yang tu. Memang betul kata Ramli. Kalau kita dalam emosi yang terganggu, pasti ada benda yang kita terlepas pandang dan silap. Sama jugalah dengan anak-anak arwah tadi. Dalam keadaan yang kelam kabut dan emosi yang sedih, pasti mereka ni terlepas pandang beberapa perkara. Sebab itulah ketenangan amat penting dalam membuat sebarang keputusan. Saya hanya mampu tersenyum apabila mendengar kata Ramli tadi. Tu dia, keluar bahasa Kedah. Yang mana abang-abang Kedah kalau saya silap salah cakap, jangan nak marah. Abang-abang SP, jangan duk marah nah. Kalau tersilap cakap, jangan marah bang. Center Square sihat kot lah. Baik, kita akan teruskan dengan kisah yang kedua. Jangan ngoceh terlalu panjang, ambil masa nanti. Baik, kita teruskan. Apabila berlakunya kematian, itulah saat kali terakhir kita dapat berbuat jasa kepada si mati. Kerana selepas itu, kita pasti tidak ketemui mereka lagi. Apatah pula kalau si mati itu adalah ibu bapa kita. Semasa itulah, kita sebagai anak perlu bertanggungjawab untuk menguruskan jenazah mereka. Itulah kali terakhir kita dapat berjasa kepada mereka. Namun, semua itu belum cukup untuk membalas jasa ibu bapa kepada kita. Tetapi saya hairan, ada juga manusia yang tidak pedulikan semua itu. Saya tidak pasti kalau mereka tidak mendapat kasih sayang yang sebenar atau apa sebenarnya yang mereka fikirkan. Jika difikirkan, saya tidak sanggup mengenangkan kembali saat itu. Saya masih ingat lagi kejadian itu berlaku pada tahun 2002 ketika baru sahaja saya bersara sebagai pemandu ambulans. Selepas bersara, pihak masjid di Kariah saya melantik saya menjadi pemandu van jenazah di masjid itu. Daripada duduk berehat, tiada apa-apa yang dilakukan. Saya menerima lantikan tersebut. Maklumlah, orang muda semuanya tidak mahu kerja-kerja sebegini. Saya ingatkanlah kerja itu tidaklah begitu sibuk. Tetapi hampir 3 bulan menjalankannya, anggapan saya itu ternyata salah. Saya dapati dalam seminggu pasti ada kematian. Paling tidak pun 3 orang. Suatu hari, waktu itu jam lebih kurang pukul 11 malam, saya menerima panggilan daripada seorang lelaki yang saya tidak kenali. Dia meminta saya datang ke hospital untuk mengambil jenazah ayahnya. Tanpa berbicara panjang, saya terus ke masjid untuk mengambil van. Sewaktu menghidupkan enjin van, saya menepuk dahi. Alamak, lupa pula saya hendak bertanya ke mana jenazah itu hendak dihantar. Kalau jauh, saya perlu periksa dahulu van. Ya Allah, mula dah. Saya ulang balik ya. Kalau jauh, saya perlu periksa van dahulu dan mencari kawan. Kalau dekat, tidaklah perlu berbuat demikian. Tidak mengapalah. Saya beranikan diri pergi seorang diri. Lagipun hendak mencari kawan pada waktu malam-malam macam ni, mungkin agak sukar. Saya memecut van dan terus ke hospital. Sampai di sana, saya disambut oleh seorang lelaki yang bersongkok tinggi dan berbaju batik. Ketika itu jugalah saya lihat agak ramai ahli keluarga yang lain. Semuanya berpakaian cantik seperti baru balik dari majlis makan malam. Minta maaf ya, jenazah ni nak bawa ke mana? Soal saya. Kata lelaki itu, jenazah perlu dibawa ke masjid yang berada lebih kurang 30 km dari hospital. Tidaklah begitu jauh. Lagipun saya tahu masjid tu. Imam di situ juga kawan saya. Selepas itu dia meminta saya menghantar jenazah ke tanah perkuburan yang berdekatan di situ. Beria-ialah dia memberikan plan lokasi. Padahal saya sudah pun tahu kawasan tersebut. Sementara menunggu pihak hospital menyiapkan semua urusan, saya duduk-duduk di dalam van. Sewaktu itu terdengar mereka bercakap-cakap. Kata seorang daripadanya, ayah mereka diserang sakit jantung ketika mahu menghadiri satu majlis makan malam. Setelah dibawa ke hospital, si ayah disahkan meninggal dunia.
Patutlah waktu itu saya nampak mereka yang berada di situ semuanya berpakaian cantik-cantik. Setelah 20 minit menanti, pihak hospital melepaskan jenazah di bawah tanggungan saya. Nanti sampai dekat masjid, cari orang nama Zamri. Saya dah bagi tahu, suruh dia tunggu dekat sana, kata lelaki bersongkok itu sambil menghulurkan sekeping sampul surat. Saya hanya mengangguk. Dalam hati saya, mereka mungkin lambat sedikit. Sebab itulah dia meminta saya untuk mencari lelaki yang bernama Zamri. Sambil memandu, saya membuka sampul surat itu. Di dalamnya berisi wang, agak banyak. Sekali pandang, tidak kurang daripada RM500. Wih, banyak. Biasanya, upah yang paling banyak orang berikan kepada saya hanyalah RM50 sahaja. Itu kalau dalam daerah. Luar daerah, ya Allah. Itu kalau dalam daerah. Luar daerah, lain pula bayarannya. Banyaknya. Ke dia nak suruh aku berikan pada Zamri untuk urusan mandi jenazah? Kata saya sendirian. Tidak ada pula dia sebutkan perkara tu. Mungkinlah dia terlupa. Saya berniat, sekiranya Zamri belum dibayar, saya akan serahkan wang itu kepadanya. Sampai sahaja di hadapan masjid, saya lihat tiada sesiapa pun di situ. Pagar masjid hanya dibuka separuh. Lampunya pula dibuka bahagian luar sahaja. Pintu dan tingkap tertutup rapat. Saya turun dari van dan membuka sendiri pintu pagar masjid. Kemudian terus masuk ke dalam perkarangannya. Mana pula lelaki yang bernama Zamri? Saya tercari-cari, namun tidak ada seorang pun yang kelihatan. Sudah. Macam mana ni? Apa pula yang hendak saya lakukan? Saya terjenguk-jenguk ke dalam masjid dan melihat sekeliling. 5 minit kemudian barulah terdengar deruman enjin motosikal yang masuk ke dalam perkarangan masjid. Assalamualaikum. Saya Zamri. Maaflah lambat ya, kata Zamri. Saya mengulurkan tangan lalu bersalam dengannya. Mana yang lain? Siapa yang nak uruskan jenazah ni? Soal saya. Kata Zamri, dia baru saja memberitahu imam muda masjid itu dan mereka akan datang sebentar lagi. Saya dan Zamri berbual-bual seketika sambil menanti ahli keluarga, arwah dan juga imam. Si mati ni orang sini ke? Soal saya. Dia duduk sini. Rumah dia hujung jalan tu. Rumah yang paling besar, jelas Zamri. Cara percakapan Zamri seperti dia orang asing dengan si mati. Saya bertanya, apa kena-mengena dia dengan arwah? Kata Zamri, dia bekerja di rumah arwah sebagai tukang kebun. Anak sulung arwah meneleponnya dan meminta dia menunggu di situ untuk menguruskan jenazah. Oh begitu. Saya ingatkan Zamri ni ahli keluarga arwah. 15 minit kemudian, barulah kereta pula masuk ke perkarangan masjid. Keluar pula 2 orang lelaki berkopiah putih. Assalamualaikum Ustaz, kata Zamri. Saya juga memberi salam lalu berjabat tangan. Mana jenazahnya? Soal imam muda itu. Ada dalam van, balas saya ringkas. Saya membuka pintu van dan meminta Zamri membantu untuk mengusung jenazah ke bilik mandi mayat yang sudah dikhaskan. Setelah diletakkan di situ, imam muda dan rakan-rakannya tadi mengambil alih tugas untuk menyiapkan jenazah. Saya ternanti-nanti juga kelibat anak-anak arwah dan ahli keluarga yang lain. Namun, setelah siap jenazah dimandikan, batang hidung mereka pun tidak kelihatan. Mana anak arwah? Cuba awak call, kata saya kepada Zamri. Call pun tak datang, balas Zamri. Saya tersentak dengan jawapan Zamri. Kenapa pula tidak datang? Yang meninggal ini kan ayah mereka. Saya pelik. Zamri mengatakan kepada saya, hanya kita-kita sahaja yang akan solatkan jenazah. Selepas itu dia meminta saya menghantar jenazah ke kubur. Saya semakin bingung. Dengan pantas, kami pun melakukan solat jenazah. Selesai solat, imam muda dan kawannya terus meninggalkan masjid sebelum sempat saya mengulurkan upah kepadanya. Ustaz tu dah dibayar ke? Soal saya. Sudah, saya dahulukan duit saya dulu, balas Zamri.
Saya kemudian mengulurkan sampul surat kepada Zamri. Kata saya duit itu anak arwah yang bagi. Saya mencabut RM50 dan selebihnya saya berikan kepada Zamri. Zamri menolak. Katanya dia akan mengambil duit itu dengan anak arwah. Duit di dalam sampul surat tu hak saya. Hei, saya terkejut. Tak mungkin kerana jumlahnya terlalulah banyak. Disebabkan tidak mahu bertelagah, saya simpan sampul surat itu. Dalam hati saya masih lagi berasa pelik. Bagi saya, keadaan yang saya lalui ketika itu sangat janggal. Tidak tercapai akal fikirannya untuk memikirkan situasi ketika itu. Biasanya bila ada kematian, orang akan ramai datang solatkan jenazah. Selepas itu mereka akan mengikuti van terus ke kubur. Tapi waktu itu hanya ada saya dan Zamri sahaja. Zamri mengulurkan tangan dan meminta diri untuk pulang selepas itu. Tak ikut ke kubur ke? Soal saya. Zamri menggelengkan kepala. Dia menghidupkan enjin motosikalnya dan terus berlalu. Saya hanya memandang Zamri pergi dengan perasaan yang kosong. Saya terus ke kubur. Sampai di sana, saya ternampak ada cahaya lampu di sebuah pondok. Mungkin di situ tempatnya. Di pinggir jalan juga ada 2 buah kereta. Mungkin anak arwah terus datang ke sini, kata saya dalam hati. Sampai saja di tanah perkuburan, 2 orang lelaki itu datang dan berdiri di sisi van. Dia melemparkan senyuman kepada saya. Liang lahat ni dah siap. Kita terus kebumikan je lah ya, kata seorang daripada mereka. Tak nak tunggu anak arwah ke? Soal saya. Mana anak arwah? Tak ada pun. Kalau nak tunggu, bila yang sampainya? Balasnya kembali. Saya meminta mereka tunggu seketika. Paling lama pun 10 minit. Manalah tahu anak-anak arwah dalam perjalanan. Mereka berdua mengangguk lalu menyalakan sebatang rokok. Kami bersembang seketika. Setelah selesai habis sebatang rokok, mereka menyalakan sebatang lagi. Namun kelibat anak-anak arwah masih belum kelihatan. Macam mana ni, Cik? Soal salah seorang daripada mereka. Saya akui. Bukan akui, maaf. Saya ulang balik ya. Saya akur. Kami mengangkat jenazah dan teruslah ke liang lahat. Selesai mengambus mayat, 2 lelaki itu meminta izin untuk pulang. Sebaik saja saya mengulurkan wang, lelaki itu mengatakan Zamri sudah membayar upah kepada mereka. Maaf ya, terganggu sikit rekod ni. Sebaik saja saya mengulurkan wang, lelaki itu mengatakan Zamri sudah membayar upah kepada mereka. Setelah berkata demikian, kedua-dua lelaki berkenaan terus berlalu. Saya terdiam. Tiba-tiba tanpa dipaksa air mata saya mengalir. Mana anak-anak arwah sewaktu ayahnya dimandikan? Mana anak-anak arwah sewaktu ayah mereka disolatkan? Dan mana anak-anak arwah sewaktu arwah dimasukkan ke dalam liang lahat? Sepatutnya tangan anak-anak arwah lah yang menyambut jenazah ayah mereka masuk ke dalam lubang yang abadi itu. Tidak pernah saya lalui keadaan ini sepanjang hidup saya. Waktu itu terbit perasaan marah dan sedih. Sampai hati anak-anak arwah memperlakukan ayah mereka sedemikian. Pengalaman ini benar-benar terkesan di hati saya. Patutlah anak arwah memberikan duit kepada saya dengan jumlah yang banyak. Rupa-rupanya dia serahkan terus urusan pengebumian itu kepada saya. Sedarkah anak-anak arwah, waktu itu duit tiada nilai sebenarnya. Apa yang dimahukan oleh seorang ayah adalah doa serta tangan anak-anaknya yang memandikan serta menyemadikan dia ke dalam liang lahat. Subhanallah. Baru saja saya mahu melelapkan mata seketika, tiba-tiba telefon di meja berdering. Bunyi itu mengejutkan saya. Saya lihat jam di dinding menunjukkan jam 3 pagi. Panggilan itu adalah untuk memaklumkan kepada saya tentang satu kematian. Saya mengangguk faham. Kemudiannya memberitahu Lan, kawan setugas saya. Lan, ada kematian, kata saya memberitahu rakan saya itu yang sedang nyenyak tidur. Kat mana? Kau dekat, kau pergilah. Aku standby kat sini. Balasnya dengan suara perlahan, kemudian menyambung tidur. Saya biarkan sahajalah. Memang waktu begini agak lemau untuk melakukan kerja. Tetapi disebabkan tugas, saya lakukan juga. Saya segera membasuh muka dan cuba menyegarkan diri seketika sebelum pergi mengambil jenazah. Sampai di tempat kecemasan, jenazah sudah menunggu. Selesai meletakkan jenazah di dalam van, saya bertanya kepada waris si mati, ke mana hendak dihantar jenazah ini. Katanya ke kampung Sungai Sam, Kuala Krai. Saya mengangguk, walaupun sebenarnya dalam hati sedikit membentak. Bukan apa,
Dari Kota Baru ke Kuala Krai memakan masa hampir 2 jam. Kalau dekat, bolehlah saya balik cepat dan sambung tidur. Dalam suasana kedinginan pagi, saya memecut van menuju ke Kuala Krai. Waktu itu saya hanya ditemani jenazah saja. Ahli keluarga si mati mengikut dari belakang. Suhu waktu itu sangatlah sejuk sehingga terasa ketulang sumsum. Sedap ni kalau dapat tidur, kata saya sendirian. Saya cuba mempercepatkan perjalanan. Keadaan jalan raya di kala itu juga sangatlah lengang. Boleh dikatakan hampir 1 kilometer baru bertemu dengan sebuah kereta. Tidak sampai 1 jam setengah, saya tiba di rumah arwah. Jam ketika itu menunjukkan pukul 5.15 pagi. Selesai semuanya, saya minta diri untuk pulang. Malangnya, sampai saja di simpang keluar kampung, mata saya terasa sangatlah berat. Biasanya saya mampu untuk menahan mata sehingga habis waktu bekerja. Tetapi malam itu entah mengapa, mata saya terasa sangat-sangat mengantuk. Ditambah pula dengan cuaca yang begitu sejuk. Dengan keadaan demikian, pasti saya tidak mampu memandu van sehingga ke Kota Baru. Kalau ada kawan tidak mengapa, boleh juga dibawa berbual untuk hilangkan mengantuk. Waktu itu terbayang wajah Lan yang sedang nyenyak tidur. Menyirap pula apabila mengenang wajah itu. Kalaulah Lan ada, boleh dibawa van pada waktu sekarang ni. Akhirnya, saya terpaksa memperlahankan van. Sudah tidak mampu lagi rasanya mata ini untuk bertahan. Kebetulan tidak lama selepas itu terdengar azan subuh berkumandang. Saya segera mencari masjid yang berdekatan dan selesai menunaikan solat subuh. Saya terlena di dalam van. Sedang enak dibuat mimpi. Tiba-tiba dalam keadaan antara sedar dan tidak, saya terasa seperti van bergegar kuat. Saya tersedar. Van terasa seperti digoncang-goncang. Allahu Akbar. Saya menjerit. Van itu terus berhenti bergegar. Memang waktu itu fikiran saya antara sedar dan tidak. Saya cuba untuk menyegarkan otak, tetapi disebabkan terlalu mengantuk, saya tidak mampu melakukannya. Sebaik mata kembali terkatup, terdengar pula bunyi seperti ada orang yang melompat-lompat di atas van. Woi, spontan perkara itu terkeluar daripada mulut saya. Namun hanya mulut sahaja yang bergerak, sedangkan mata saya masih lagi tertutup. Entah kenapalah saya berkeadaan demikian. Ia tidak pernah pun terjadi sebelum ini. Saya seolah-olah tidak mampu bergerak. Bunyi itu terus kedengaran. Semakin lama semakin galak. Tidak cukup dengan itu, kedengaran pula bunyi orang menepuk-nepuk pintu van dari belakang. Bunyi itu cukup kuat. Saya cuba gagalkan diri untuk bangun. Masih tidak mampu. Seluruh tubuh bagaikan lumpuh. Mulut juga seakan terkunci. Dapat saya rasakan seolah-olah ada sesuatu yang sangat besar sedang memegang badan saya. Mata saya seperti digam. Saya dengar satu persatu bunyi yang sangat bising. Ketika itu saya seolah-olah sedang berlawan dengan diri sendiri. Saya cuba melepaskan diri dan sedikit demi sedikit cuba membuka mata. Dalam kesamaran cahaya, saya nampak satu makhluk berbulu seakan beruk dengan mata yang bersinar sedang duduk di atas badan saya. Ia menekan belakang kepala saya. Saya cuba menjerit meminta tolong, tetapi mulut saya terkunci. Suara seolah-olah tersekat di kerongkong. Badan saya berpeluh-peluh. Tidak tahu bagaimana lagi mau melepaskan diri. Seluruh kudrat telah saya gunakan untuk melawan. Namun tetap tidak berdaya. Akhirnya, saya bertakbir beberapa kali di dalam hati. Tidak semena-mena makhluk itu terus hilang. Saya tercungak-cungak seperti ikan yang kelemasan. Baju saya lencun, basah, peluh. Saya terus keluar dari van dan menghirup udara semau-mahunya. Setelah perasaan agak reda, saya lihat jam di tangan. Sudah pukul 7.30 pagi. Langit juga sudah cerah. Saya memerhatikan keadaan di dalam van. Tiada sesiapa di dalamnya. Saya segera membasuh muka dan memulakan kembali perjalanan pulang ke Kota Baru. Lebih kurang pukul 10 pagi, saya sampai ke Kota Baru. Waktu itu kawan saya sudah mahu balik ke rumah kerana waktu kerja telah pun habis. Weh, lambat balik dah kenapa? Soalan sambil tersengih. Aku tidur dululah, tak larat lah, balas saya. Kau tidur dalam van ke? Biar betul. Soalan kembali. Saya menganggukkan kepala. Lan terus datang menghampiri saya dan berbisik. Dia bertanya kepada saya, ada apa-apa terjadi ke? Saya menggelengkan kepala. Okey je, tak ada apa-apalah.
Saya tidak mahu memberitahunya apa yang berlaku. Nasib baiklah kau. Seman tu tidur dalam van ni lah yang kena tindih dengan monyet besar, kata Lan dan terus memecut motosikalnya. Saya memandang Lan hingga kelibatnya hilang dari penglihatan. Betulkah apa yang disebutkannya tadi? Saya tidak tahu perkara itu. Sekiranya saya tahu, saya lebih rela tidur di dalam masjid daripada tidur dalam van. Mungkin makhluk yang sama telah mengganggu saya dan Seman rakan setugas saya tu. Selepas kejadian tu, setiap kali rasa mengantuk, saya pasti akan berhenti di mana-mana dan tidur di luar van. Tak sanggup lagi lah rasanya mahu bertentang mata dengan makhluk berbulu itu. Walaupun kejadian ini berlaku lebih kurang 12 tahun yang lalu. Namun, sehingga kini saya tidak berani lagi tidur di dalam van jenazah.